Assalamualaikum semua. Apa khabar semua? Dah makan ya? Sihat Ustazah? Okey. Terima kasih kepada semua yang hadir pada petang ni. Yang melapangkan masa, agak susah sikit kalau petang-petang macam ni. Biasanya aktiviti kita macam baring-baring macam tu kan. Tapi petang Sabtu ni kita datang untuk mendengar majlis ilmu lah. Okey. Untuk petang ini majlis ilmu kita akan kita teruskan dengan sambutan Maulidur Rasul dengan bertajuk ceramah dari Ustazah Syifa. Ustazah Syifa ni dia dah sinonim lah dengan kita. Kalau kata dengan kita punya karyanya dah macam biasalah, dah macam adik-beradik lah, macam itulah dengan kita ya. Moga uhwah kita makin rapat lah. Okey. Untuk ceramah petang ni kita tajuk dia sekejap ya, saya ni mudah lupa. Okey, ceramah kita pada petang ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswah hasanah sepanjang zaman. Okey. Sebelum kita meneruskan ceramah ni ya, untuk pengetahuan di akhir kita punya majlis ilmu nanti kita ada sesuatu yang menarik. Okey, kita nanti akan bersama-sama berselawat sempena Maulidur Rasul esok. Okey, tak nak membuang masa sebab nanti kita nak berselawat lagi. Okey, teruskan untuk Ustazah Syifa menyampaikan ceramah lah. Sebelum tu minta Ustazah Syifa membacakan doa dulu ya, terlebih dulu. Okey, sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan dulu dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma ghafir lana zunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami berkumpul pada petang ini, ya Allah, tidak lain dan tidak bukan kerana ingin mencari keredaan-Mu, ya Allah, kerana ingin mencari kecintaan-Mu, ya Allah, dan sebagai bukti, ya Allah, kami mencintai junjungan besar-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami, ya Allah. Kasihanilah mereka berdua, ya Allah, sebagaimana mereka kasih kepada kami semenjak kami kecil. Ya Allah, ampunilah dosa kami, ya Allah. Ampunilah dosa kami, ya Allah. Ampunilah dosa kami, ya Allah, yang kami lakukan sama ada dengan sengaja maupun sebaliknya, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni jua dosa suami kami, anak-anak kami,
saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami, muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, curahkanlah rahmat dan kurniaan-Mu ya Allah kepada kami. Sesungguhnya hanya dengan rahmat dan kurniaan-Mu sajalah kami dapat memasuki syurga-Mu ya Allah. Jauhkanlah kami ya Allah daripada perkara-perkara yang boleh mendekatkan kami kepada kemurkaan-Mu dan neraka-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada petang ini ya Allah, kami memohon kepadamu ya Allah, kurniakanlah hidayah kepada kami, tunjukkanlah kami jalan-jalan yang benar, jalan orang-orang yang Engkau redai, jalan orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-Mu yang sentiasa mentaati perintah-Mu, yang sentiasa mengabdikan diri kepada-Mu ya Allah dengan penuh ketaatan dan keikhlasan ya Allah. Jadikan jua ya Allah kami umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sentiasa ingin mematuhi segala ajaran yang dibawa oleh baginda dan sentiasa berusaha ya Allah untuk mengamalkan sunnah-sunnahnya ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, andai Engkau mentakdirkan kami mati, ya Allah, matikanlah kami dalam keadaan beriman. Matikanlah kami sebagai orang-orang yang beribadah kepadamu. Matikanlah kami, ya Allah, dengan kalimah La ilaha illallah. Dan janganlah Engkau matikan kami, ya Allah, dengan kematian yang buruk. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon dengan rahmat-Mu, ya Allah, pandanglah kami semua ini ya Allah dengan pandangan kasih sayang-Mu ya Allah. Andainya kami berdosa ya Allah, Engkau ampunilah segala dosa-dosa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Alhamdulillah. Pertama-tamanya kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan rezeki yang dikurniakan kepada kita semua, maka pada petang ini kita dapat berkumpul dalam suatu majlis yang indah, dalam suatu majlis yang sangat-sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana pada hari ini kita akan berbicara atau membicarakan tentang junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kita tahu bahawa baginda Rasulullah merupakan uswah hasanah sepanjang zaman. Bila disebut Muhammad Rasulullah, maka tergambar kepada kita ya seorang insan yang sangat hebat. Seorang insan yang tiada tolok bandingnya. Ya, seorang insan yang sudah pasti akhlaknya sangat hebat, sangat mulia. Tidak setanding dengan kita semua. Sehingga disebut oleh Allah Subhanahu wa taala ya di dalam Al-Quran surah Al-Qalam ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya ya Muhammad, ya, kamu mempunyai akhlak yang amat mulia. Ya. Jadi dalam ayat ini
Ya, dalam ayat ini Allah mengiktiraf Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang individu, sebagai seorang insan yang sangat hebat sehingga disebut khuluqina azim. Seorang individu yang mempunyai akhlak yang hebat, akhlak yang amat mulia. Ya, jadi justru itu wajar untuk kita ya mengambil contoh-contoh yang telah ditinggalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua selaku umatnya. Ya, kerana umat yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pastinya akan berusaha ya untuk melakukan perkara-perkara yang dicintai dan disukai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam ayat yang lain dalam surah Al-Ahzab ayat 21, Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsirah. Maksudnya, demi sesungguhnya adalah bagi kamu ya Muhammad fi Rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu uswatun hasanah. Ya, uswatun hasanah iaitu contoh teladan yang baik. Ya, gambaran daripada Allah Subhanahu wa taala yang nak menyatakan bahawa Muhammad, pada diri kamu ini ada uswatun hasanah. Ada satu contoh yang sangat baik yang perlu diikuti, yang perlu dicontohi oleh siapa? Kata Allah Ta'ala, liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Ya, yang perlu dicontohi oleh mereka-mereka yang mengharapkan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi andainya kita semua ini sebagai hamba Allah ingin mendapatkan keredaan Allah Ta'ala, maka jom kita sama-sama berusaha untuk menjadikan peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh yang perlu kita amalkan dalam kehidupan kita, keluarga kita dan juga masyarakat kita semua. Ya, jadi kalau kita hendakkan keredaan Allah, kita hendakkan kerahmatan Allah, maka marilah kita sama-sama menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah. Begitu juga disebut oleh Allah Ta'ala, ya, siapa lagi ya yang perlu mencontohi engkau ya Rasulullah? Wal yaumal akhir. Orang-orang yang beriman dan orang-orang yang meyakini tentang hari kiamat, hari akhirat. Dan juga wa zakarallahu katsira. Orang-orang yang sentiasa mengingati Allah Ta'ala secara banyak. Kasiro maknanya banyak. Jadi tiga golongan ini, tiga golongan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ini, ya, surah Al-Ahzab ayat 21 ini, ya, tiga golongan ini perlu mengambil Rasulullah sebagai uswatun hasanah di dalam kehidupannya. Saya ulang, yang pertamanya mereka-mereka yang mengharapkan keredaan Allah. Yang keduanya, mereka-mereka yang beriman dan yakin kepada hari akhirat. Dan yang ketiganya, mereka-mereka yang sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala, ya, secara banyak. Maknanya sentiasa ingat Allah Taala sama ada di masa susah maupun di masa senang. Muslimat yang dirahmati Allah Taala, ya, di dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang menceritakan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada petang yang berbahagia ini, insya-Allah saya akan bacakan beberapa ayat Allah Taala, ya, sebagai suatu gambaran yang Allah gambarkan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey? Sebab bila kita baca ayat Allah ini, ya, kita lebih yakin, ya, dan itu adalah satu bukti yang paling tepat, ya, kerana orang-orang yang sentiasa membaca ayat Allah ataupun mendengar ayat Allah
pastinya akan dapat menambahkan keimanannya. Sebagaimana ayat yang selalu kita dengar dan selalu saya bacakan untuk diri saya sendiri, ya, dan muslimat semua, Allah Ta'ala menyebutkan, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, innamal mu'minuna allazina iza zukirallahu wajilat qulubuhum wa iza tuliyas alaihim ya ayatu zadathum imana. Sesungguhnya orang-orang yang beriman ini apabila disebutkan nama Allah, maka akan rasa gemetar, ya, dalam hatinya, dan apabila disebutkan ayat-ayat Allah, maka akan bertambahlah keimanannya. Jadi mudah-mudahan, ya, dengan ayat-ayat Allah yang akan saya sebutkan nanti, ya, di samping kita mentadabur ayat Allah, kita melihat gambaran-gambaran yang Allah tunjukkan tentang pribadi unggul ini, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dapat meningkatkan akhlak kita, keimanan kita dan ibadah kita dalam kita menuju ke arah pengakhiran kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Muslimat yang dirahmati Allah Taala, dalam surah Ali Imran ayat 31, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah ya Muhammad, jika kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku, iaitu Muhammad. Nescaya Allah akan mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Ya? Saya ulang, maksudnya, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ya, maka ikutilah aku Muhammad. Nescaya Allah akan mengasihi dan mengampuni dosa-dosa kamu. Ya, daripada ayat ini jelas kepada kita. Ya, jelas kepada kita, ya, orang yang nak mendapat kecintaan Allah, orang yang mengaku cintakan Allah, maka mestilah mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, disebutkan oleh Allah Taala, jika kamu cinta Allah, ya Muhammad, katakanlah. Ya, maksudnya Nabi Muhammad diminta oleh Allah Taala mengingatkan kepada umatnya, jika kamu semua cintakan Allah, maka fattabi'uni, maka ikutlah aku. Ikut siapa? Ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang nak diikut? Apa yang nak diturut? Ya, sudah pastinya yang pertama, melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Ta'ala yang disyariatkan melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faham tak? Faham, ya? Maknanya bila Nabi kata fattabi'uni, ikut aku. Kalau engkau betul-betul cintakan Allah, maka engkau kena ikut aku. Taat kepada aku. Nak buat macam mana? Pertamanya, buat apa saja yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah yang Allah syariatkan melalui aku. Kenapa Nabi sebut begitu? Kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima Al-Quran. Menerima Al-Quran daripada Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril yang diturunkan kepada baginda secara berangsur-angsur. Ya, untuk mendidik umat manusia kepada jalan kebenaran. Jadi apa saja yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila kita buat apa yang diarahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita menjauhi segala larangan-larangan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bermakna kita telah mematuhi Rasulullah dan kita sudah mendapat tempat untuk kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, melaksanakan sunnah-sunnahku. Masya Allah, sunnah Nabi terlalu banyak.
Ya, sunnah Nabi ni bila kata sunnah, ialah apa saja yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama ada dari sudut ibadahnya, ya, dari sudut pakaiannya, cara makannya, sifat-sifatnya, ya, perlakuannya, semualah tindakan-tindakannya itu adalah sunnah. Itu adalah sunnah yang perlu kita amalkan. Tapi mungkin ada sunnah-sunnah Nabi yang kita tak dapat nak buat. Kan? Contohnya makan. Makan paling senang. Betul tak? Sunnah Nabi SAW bab makan ni, kan? Makan sebelum kenyang. Ya ke? Makan sebelum apa? Makan bila lapar. Berhenti sebelum kenyang. Kita makan. Belum lapar sudah makan. Dah kenyang tak berhenti. Hak makan pun dah tak ikut sunnah Nabi. Betul? Bila Rasulullah makan, dia tak guna 5 jari. Berapa jari dia guna? 3. Kita berapa jari? 5. 3 payah benar. Sikit benar nak ambil. Betul? Lepas ni cuba buat. Rasulullah mengunyah makanan berapa kali? 40. Kita? 2-3 kali hilang. 2-3 kali telan. Kan nak cepat? Kan? Itu baru sudut makannya pun dah tak terikut. Kan? Kita makan sehari 5 kali. Kan? Nasi sekali berapa? Sehari paling kurang 2 kali. Tengah hari dan malam. Betul? Rasulullah tadi yang mengaji di masjid, saya dah sebutkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat makan ni, makanan orang Arab apa? Roti kan? Ya, dia kata, aku tidak pernah makan roti secara berdirit 3 hari. Maksudnya apa? Dia makan jarang-jarang. Kadang makan, kadang tidak. Kadang ada roti makanlah, tak ada roti tak makan. Apa dia? Puasa je tak juga. Ya, kadang-kadang dia balik daripada masjid, dia tanya Aisyah, "Ya Aisyah, ada apa-apa tak nak dimakan?" "Ya Rasulullah, tak ada apa-apa lah ya Rasulullah." "Tak apalah, kita puasa." Seronok macam tu kan? Kadang-kadang baru ditanya oleh Rasulullah, "Ya Aisyah, ada apa yang nak dimakan?" "Ada ya Rasulullah, sebiji roti, sebutir roti." Okeylah, kita makan bersama. Tengah nak makan, sahabat bagi salam. "Ya Rasulullah, ada tak apa-apa makanan yang boleh dimakan? Aku dah beberapa hari tak makan." Kalau kita agak lagi, kita nak buat macam mana Ada roti sebutir tu je. Belum makan ni. Tak ada lain dah. Ya. Rasulullah ni bila dia kata hanya sebutir roti, maka makanan yang ada di rumah itulah yang ada. Kita tak. Kalau kata nasi sepinggan yang ada nak dimakan, roti berbungkus ada kan? Maggi berbungkus-bungkus. Biskut jangan cakap, berbalang-balang. Ya? Maknanya makanan tu ada. Tapi tidak berlaku kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, bila sahabat dan kata, "Kami dah 3 hari tak makan ya Rasulullah." Dia akan sebut dengan Aisyah, "Aisyah, kita baru sehari kan? Baru semalam je tak makan. Tak apalah, kita bagi pada sahabat." Masya Allah. Bukan hanya Rasulullah yang bersifat mulia, isterinya pun telah dididik begitu. Kalau kita lah agaknya, dahlah roti tinggal sebutir, kita nak makan dengan suami, suami bagi ke orang lain. Agak-agaknya apa yang kita sebut dengan suami kita ya? Membebel. Pastinya membebel kan? Masya Allah, itulah kita manusia. Ya, maksudnya itulah kata nak contoh makan, itu bab makan dia pun kita dah kalah dengan Rasulullah jauh sangat. Kan?
Belum tengok hak-hak yang lain ya Allah. Subhanallah. Ya, sunnah-sunnah yang lain yang muslimat boleh baca, boleh Google lah. Ya, insya-Allah. Baik. Okey. Kemudian disebutkan lagi fattabi'uni. Apa lagi tadi? Dua perkara, melaksanakan dan melaksanakan perintah dan melaksanakan sunnah-sunnah yang ditinggalkan oleh Rasulullah. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia selalu sebut, aku setiap hari akan beristighfar tidak kurang 70 kali. Ya. Aku akan beristighfar tidak kurang 70 kali. Rasulullah banyak salah ke? Seorang yang maksum, terpelihara daripada melakukan dosa. 70 kali tak kurang dia beristighfar kepada Allah Ta'ala. Bila kita renung diri kita, ya Allah, aku ni banyak dosa. Hari ini dah berapa kali kita istighfar? Dah 100 kali. Alhamdulillah. Yang belum? Sambung lagi. Ada masa lagi. Yang belum langsung? Duduk ni istighfar lah. Astaghfirullahalazim. Teruknya aku ni, ya Allah, aku nak syurgamu. Aku banyak buat dosa, tapi aku tak bertaubat padamu. Kan? Tak malu kita ni kan? Tadi doa nak syurga. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya? Ya Allah, kurniakanlah aku keredaanmu dan syurgamu. Kita minta dengan Allah. Wa'uzbika min sakhatika wan nar. Jauhkanlah aku, ya, kami daripada kemurkaan dan juga azab neraka-Mu. Tapi bila tengok diri kita, ya Allah, kurangnya istighfar kita, kan? Dosa banyak, hari-hari buat dosa. Ni anak-anak masih ada di rumah ni, dia masih di rumah kan? Ada je lah yang salah. Dengan suami pun ada je lah nak jadi gaduh, kan? Istighfar lah, ya, kita istighfar banyak-banyak kepada Allah Ta'ala. Dan kata Ibn Umar, anak Sayyidina Umar, dia pernah menyebutkan, kami bila duduk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami dengar Rasulullah akan mengulang-ulang istighfar, ya, sebanyak 100 kali. Ya, bila duduk dengan sahabat-sahabat, dia beristighfar, dia akan beristighfar sebanyak 100 kali. Masya-Allah. Itu insan yang sudah pastinya berada di tempat yang hebat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita ni tak tahu lagi, ibu-ibu. Harapannya syurga, tapi kita belum tahu lagi adakah syurga itu menjadi milik kita. Pernah seorang sahabat bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak silap saya namanya Sauban. Sauban. Di mana Sauban ni satu ketika dia jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam muka yang macam mana, ya? Muka yang sungguh, apa kata, sedih sangat. Sugul, sugul ke apa? Ya, murung sangat. Ya. Lalu ditanya oleh Rasulullah, kenapa kau Sauban? Muka kau tak ceria, kan? Tak terurus, nampak sedih aja. Apa yang kau sedihkan? Apa sebenarnya telah berlaku kepada engkau ni Sauban? Maka jawab Sauban ni, sahabat Rasulullah ni, dia kata, ya Rasulullah, aku tak sakit. Aku tak sakit. Ya, dahlah muka sedih, monyok kan, kurus. Ya. Dia kata, aku tak sakit ya Rasulullah. Cuma aku sakit kalau tak jumpa dengan kau. Faham tak? Sebab aku sentiasa merinduimu. Satu ketika aku teringat tentang akhirat. Ya, dia kata, satu ketika, satu hari aku duduk, aku teringat tentang akhirat. Jadi bila aku teringat tentang akhirat, timbul satu kekhawatiran yang sangat besar dalam diriku. Terdetik dalam diriku, apakah aku boleh melihatmu di sana nanti? Tu Rasulullah apa ni? Sauban. Ya? Dia sebut dalam diri dia, dia cakap dengan Rasulullah, ya Rasulullah, aku takut sangat aku tak boleh berjumpa, tak boleh jumpa kau di hari akhirat. Sebab apa? Sebab dia kata, aku ni orang biasa-biasa. Aku ni orang biasa-biasa. Jauh bezanya dengan engkau ya Rasulullah.
Aku yakin bila engkau masuk ke dalam syurga, pasti engkau akan duduk bersama para anbiya, para nabi-nabi. Aku tak tahu di mana. Aku tak tahu sama ada aku boleh bertemu dengan engkau ataupun tidak. Sebab dalam syurga ni kan ada tingkat-tingkat kan. Ha, Rasul duduk atas tingkat atas, kita kat bawah. Dan boleh ke aku jumpa dengan engkau ya Rasulullah? Dan aku terfikir lagi, kalau dalam syurga pun belum tentu aku dapat bertemu dengan engkau ya Rasulullah. Agak-agaknya kalau aku masuk dalam neraka macam mana ya Rasulullah? Ha. Ya, dia terfikir kalaulah aku masuk dalam neraka macam mana ya Rasulullah? Pastinya aku tidak boleh memandang wajahmu. Kan? Pastinya aku tidak boleh memandang wajahmu. Macam manalah nasibku di hari akhirat. Faham tak? Sahabat nak cerita, waktu hidup ni, kalau tak jumpa Rasulullah, hidup ni rasa tak apa kata celaru lah. Tidak keruan. Dia rindu sangat. Apatah lagi nanti kalau di hari akhirat, kita terpisah macam mana ya Rasulullah. Maka bila Sauban menyuarakan perasaan hatinya ini, maka turunlah surah An-Nisa ayat 69. Ya, turun surah An-Nisa ayat 69. Yang mana Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa may yuti'illaha war rasul faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqah. Maksudnya, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, sebenarnya mereka ini adalah orang-orang yang bersama dengan orang-orang yang akan diberikan nikmat kepada Allah. Dari kalangan para nabi, kalangan para pencinta kebenaran, dari kalangan para syuhada dan orang-orang yang soleh. Dan merekalah sebaik-baik rakan. Maksudnya, ya, Allah jawabkan persoalan daripada seorang sahabat yang sangat khawatir tidak dapat bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari akhirat. Ya, begitulah rapatnya hubungan di antara sahabat dengan Rasulullah. Ya, kecintaan mereka ni Masya Allah, tak boleh nak cakap lah. Ya, kita ni sebut cinta je, tapi tak tahulah tahap kecintaan kita. Cinta Allah Rasul cinta. Kan? Ha. Ada nak berani nak cakap tak? Mestinya tak berani kan? Tetapi dari sudut pelaksanaan dalam kehidupan kita, termasuk saya sendiri, kadang-kadang kita mendahulukan urusan kita dulu, dunia kita dulu, barulah kita menyelesaikan urusan akhirat. Kan? Tengah mesyuarat, azan, tak apalah habiskan mesyuarat. Habis-habis mesyuarat pukul 3.30. Asar 4 suku. Masya Allah. Dunia lah tu kan. Apa kita nak jawab di depan Allah nanti? Kenapa lewat solat? Sebab mesyuarat. Itu yang mesyuarat. Yang kat rumah, basuh baju, basuh pinggan, basuh ni. Kan? Alah, sikit lagi. Ya, kejap. Tengok jam 3.45. Masya Allah. Kata cintakan Allah. Kita kata kita cintakan Rasul. Di mana bukti kecintaan kita? Kan? Ini sebagai muhasabah lah. Untuk saya sendiri yang bercakap. Sebab orang yang bercakap ni lebih banyak persoalan depan Allah nanti. Kan? Ya? Itu baru seorang sahabat. Kalau kita baca kisah-kisah sahabat-sahabat yang terlalu merindui Rasulullah, ya Allah, banyaknya jauhlah daripada kita. Kalau tengok lagi seorang, contoh seorang penjual minyak.
Kan, penjual minyak wangi. Dia ni hari-hari mesti datang jumpa Rasulullah. Hari-hari. Sebelum pergi pasar singgah rumah Rasulullah. Mula-mula tu terkejut juga Rasulullah. Kenapa? Tak ada apa-apa. Dia pergi rumah Rasulullah, dia akan beri salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Kenapa sahabatku? Tak ada apa-apa ya Rasulullah. Aku ingin menatap wajahmu. Itu je. Jumpa Rasulullah, dia tatap wajah Rasulullah. Kemudian Rasulullah senyum, dia pun senyum. Pergilah dia ke pasar. Begitulah kerja dia hari-hari. Sampai satu saat, sehari, 2 hari, 3 hari, sahabat ni tak datang. Rasulullah pun jadi macam susah hati. Macam kita lah, hari-hari orang tu datang, kan? Tak datang, pelik tak? Kemanalah dia, rindu jugalah kita kan. Begitulah dengan Rasulullah, rindu. Rindu dengan senyuman sahabat ini. Maka Rasulullah SAW menyuruh sahabat yang lain, cuba kau pergi lihat si Anu ni, kenapa dia tak datang, dah lama tak bertemu denganku. Apa masalahnya? Ya, rupa-rupanya bila dilihat, pergi ke rumahnya, didapati bahawa sahabat ini telah pun meninggal dunia. Maka Rasulullah SAW telah mengajak sahabat yang lain untuk pergi ke kuburnya. Dan di kuburnya Rasulullah membacakan satu doa yang sangat baik, yang sangat hebat. Ya Allah, kalaulah Rasulullah membacakan doa ini untuk kita, ahli syurga lah kita. Ya, apa doanya? Antara doa yang disebut, yang dapat saya kutip, disebut, Ya Allah, sesungguhnya aku mencintainya. Rasulullah menyebut di depan Allah, sesungguhnya aku mencintai sahabat ini ya Rabb. Ya Allah, aku sangat mencintainya. Maka kau berilah cintamu kepadanya. Ya, Nabi minta Allah Ta'ala berikan cinta Allah kepada si fulan, kerana si fulan mencintai dan dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, janganlah engkau pisahkan aku dengannya. Janganlah engkau pisahkan aku dengannya. Maksudnya apa? Rasulullah nak sahabat ni nanti duduk dengan dia di taman syurga, ya Allah. Ya, sudah tentu kalau duduk bersama Rasulullah dapat syafaatnya kan. Ya. Berikanlah dia kesenangan padanya, sebagaimana ia selalu tersenyum, bahagia apabila menatap wajahku. Dia memang bila jumpa Rasulullah, Rasulullah dah tahu dah dia nak tengok muka dia kan. Jadi Rasulullah senyum, dia akan senyum, dia akan berlalu. Ya, dengan wajah yang sangat gembira. Jadi mendapat doa yang baik daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi rugi ke kita tidak menjadi sahabat Rasulullah yang mendapat doa untuk dicintai? Tak rugi muslimat, tak rugi. Kita juga masih dicintai oleh Rasulullah. Walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah kita temui. Ya? Tidak pernah bersama dengan kita. Tetapi umat akhir zaman ini sentiasa meniti di bibirnya, ummati, ummati, ummati. Ya? Dikata ada satu saat ketika ketiadaanku, sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku, ya, dia adalah insan yang lebih baik daripada kita yang ada. Maka ditanya oleh sahabat-sahabat yang ada di sisi Rasulullah, ya Rasulullah, siapa dia? Kami ni kan ada, kami ni kan sahabat-sahabatmu. Betul, kamu adalah sahabat-sahabatku. Tapi mereka selepas aku, selepas kamu, yang tidak akan bertemu dengan aku, tapi sentiasa melakukan perintah Allah dan juga ajaran yang aku bawa, maka mereka adalah saudara-saudaraku yang sangat aku cintai. Maka maknanya kita semua ada dalam doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul ke? Sudah tentu betul. Contoh yang boleh kita ambil, di mana satu ketika bila Malaikat Jibril bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Dia bercerita tentang keadaan neraka. Ya Muhammad, neraka ini ya Muhammad dahsyat. Apabila dia membakar sangat pedih. Bakarannya adalah daripada potongan besi-besi dan juga manusia itu sendiri. Macam-macamlah yang diceritakan ya tentang neraka. Satu je persoalan daripada Rasulullah. Ya Jibril, aku nak tanya kepadamu. Ada tak umatku? Ada tak umatku yang akan masuk ke dalam neraka? Bila ditanya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak terjawab oleh Jibril. Ya, Jibril diam, dia tak terjawab. Sehingga 3 kali soalan diulang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka barulah malaikat Jibril menjawab, ya Rasulullah, ada umatmu yang akan dibakar dalam neraka ini. Nabi dengar umatnya ada yang akan dibakar dalam api neraka, dia terus menangis. Ya, dia menangis. Kerana sudah tergambar pada fikiran dia, azabnya sangat pedih. Mampu ke umatku menanggung? Itu doa kita selalu kita minta dengan Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kita minta mudah-mudahan Allah beri kita kebaikan hidup di dunia dan di hari akhirat, dan Allah jauhkan kita dari azab neraka. Ya. Ini Nabi menangis. Ada ketikanya bila teringat umatnya, dia boleh jatuh pengsan. Ya. Sebab dia kasih sangat kepada umatnya. Sebagaimana disebut oleh Allah Ta'ala ya, di dalam surah At-Taubah ayat 128 hingga 129. Ya, yang selalulah muslimat baca sebagai amalan kan. Untuk apa? Untuk mendapat keberkatan, ya, dilepaskan daripada musibah. Tapi dalam ayat itu kalau kita amati, itu adalah pengiktirafan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap sifat yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, di mana dalam ayat itu Allah menyebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sesungguhnya telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaanmu. Sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang mukmin. Ya, satu gambaran daripada Allah Ta'ala, Allah sebut. Ya, nanti balik baca, tengok. Ya, bila kita baca ayat Allah Ta'ala ni, tengok isi kandungannya, tengok apa pengajarannya. Bukan sekadar kita amalkan untuk dapat kelebihan-kelebihan tertentu. Itu ya juga, insya-Allah, bila kita amalkan ya surah At-Taubah ayat 128, 129 ya, dengan penuh keyakinan, insya-Allah, besar mana pun tanggungan atau ujian yang Allah berikan kepada kita, pastinya Allah akan beri jalan penyelesaian. Ya, insya-Allah. Baik. Ya. Laqad ja'akum, Allah kata telah datang kepada kamu. Siapa yang datang pada kita? Rasulun, seorang rasul. Min anfusikum, dari kalangan kamu. Maksudnya dari kalangan kamu manusia. Allah datangkan seorang rasul. Yang mana sifatnya digambarkan oleh Allah Ta'ala. Azizun alaihi ma'anittum. Berat terasa olehnya penderitaan. Maksudnya, penderitaan, kesusahan, kepayahan yang dihadapi oleh umatnya sangat dirasai. Dan Nabi sangat faham, sangat mengerti apa yang diingini oleh umat.
dan ditafsirkan oleh ulama, hubungan Nabi Muhammad dengan umatnya ini bukan sekadar hubungan fizikal, tetapi adalah hubungan jiwa dan hati. Walaupun tidak pernah bertemu dengan kita semua, tetapi kita semua tetap di dalam perhatian. Dan rasa, kita lihat dalam ayat ni, rasa, ya, Nabi rasa berat, ya, merasai keberatan kita. Contohlah kalau kita nak ambil bab solat. Bab solat, rukunnya mesti qiyam, berdiri tegak, betul? Rasulullah tahu kalau semua diwajibkan berdiri tegak, orang yang uzur tak boleh berdiri tegak, tak sembahyanglah dia. Kan? Dia rasa deritanya kalau dipaksa berdiri. Macam mana? Tak boleh berdiri, suruh berdiri. Tak boleh nak rukuk, suruh rukuk. Tak boleh nak sujud, suruh sujud. Ya? Maka diberikan rukhsah ketika solat. Kan? Bila kamu tak boleh berdiri, tak apa, kamu duduk. Tak boleh duduk, kamu baring. Ya, baring mengiring atau baring menyelentang, buatlah. Tak boleh, orang kata gerakkanlah kepala, gerakkanlah mata. Tak boleh nak gerakkan mata, gerakkan hati. Ya? Dalam perjalanan jauh, tengok sayangnya Nabi kepada kita. Ya? Solat fardu wajib dibuat, walau dalam keadaan bagaimanapun. Maka dalam kita bermusafir, diberi kemudahan, keringanan. Buatlah solat jamak. Masya Allah. Bukan jamak je, dimudahkan lagi jamak qasar. Ini pilihan kita. Seronok kalau berjalan jauh-jauh. Betul tak? Saya suka kalau berjalan jauh-jauh. Kalau buat program senang. Kan? Nanti kita buat program jauh-jauh lagi. Senang. Sebabnya katalah daripada pagi tak nak zuhur kan, kata kita nak straight terus sampai waktu asar. Boleh kan? Duduk pula, buatlah apa saja aktiviti. Berhenti waktu asar, kita jamak kan? Lepas tu sambung lain pula. Masya Allah. Itu kelebihan-kelebihan yang ada. Maksudnya Nabi sangat mengerti, ya, keperluan kita sebagai manusia. Sebab baginda pun dipilih dari kalangan manusia juga. Ya, kemudian disebutkan harisun alaikum. Ya, harisun alaikum. Sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagi. Ya, maksudnya Rasul sangat berkehendak dan sentiasa berdoa supaya umatnya sentiasa mendapat hidayah daripada Allah, sentiasa mendapat keselamatan sampailah ke hari akhirat. Dia sentiasa mendoakan. Hatta ketika dia nak wafat. Ya, ketika sakaratul maut, bila dia rasa sakit, roh nak dikeluarkan sakit, bukan tak sakit, hatta Rasulullah pun, ya, tetap merasai kesakitan. Tetapi Allah Ta'ala dah perintahkan kepada malaikat Jibril, ambil kekasihku ini dengan penuh kasih sayang. Jangan sakitinya, tapi tetap sakit. Benda dah sebatin dengan kita kan? Nak dikeluarkan sedikit. Ya? Dan bila sampai, semakan, orang kata dah sampai ke tahap dada ni, dia semakin ni, malaikat, Nabi Muhammad tanya kepada Israel, mana Jibril? Sebab kenapa dia tanya Jibril? Sebab dia adalah orang yang malaikat yang paling banyak bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jibril ada jauh, sedih tengok Rasulullah. Kan? Melihat kekasih Allah ni. Ya? Jadi berkata Jibril, aku ada ya Rasulullah. Kenapa engkau tidak mahu memandangku ya Jibril? Ya? Kata Jibril, aku tak sampai hati melihatmu ya Rasulullah. Sempat, ya, Rasulullah bertanya kepada Jibril, ya Jibril, ada tak apa-apa yang boleh menggembirakan aku pada saat ini?
Maka dijawab oleh Jibril, ya Muhammad, nanti di hari akhirat engkau akan masuk ke dalam syurga sebagai orang yang pertama. Weh, kalau kita suka ni, ya. Kemudian Nabi kata, ada tak yang lain? Dia seronok lah, memang dia akan jadi yang pertama dan mengetuai yang lain kan. Dia nak tanya, bagaimana dengan umat? Macam mana umat? Di mana umat? Maka dia kata, umatmu juga yang beriman akan bersama semua dengan baru senang hati. Lalu dia tanya lagi, bila dia rasa semakin sakit, dia tanya, apakah ditanya pada Israel, apakah semua orang yang nak mati ini akan merasai kesakitan seumpama ini? Maka dijawab oleh Israel, sudah pasti. Sudah pasti. Malah lebih daripada ini. Dengan kata rahmat dan kasih sayang Rasulullah ni pada kita kan, dia boleh kata boleh tak kalau dikumpulkan semua kesakitan umatku, biar aku seorang yang menang. Kita kalau tengah sakit, nak tak kita tanggung semua sakit orang? Biarlah semua sakit-sakit orang kat buat ni aku yang tanggung. Sayang kita pada sahabat ada. Sakit kita pun kita tak tertanggung kan? Ya. Tapi tidak kepada Nabi Muhammad. Sebab dia kasih sangat. Ya. Dia sangat prihatin, ya Allah, begini aku ni sakitnya. Ya. Jadi jawapannya tak boleh. Semua orang terpaksa merasai kesakitan ini, cuma boleh memohon kepada Allah agar dipermudahkan, ya, agar dipermudahkan, ya. Jadi kita berdoalah banyak-banyak, Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada kepayahan, ataupun ya Allah, permudahkanlah kami dalam sakaratul maut, ya. Allah makhtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, matikanlah kami dengan kematian yang baik. Wala tahtim alaina bisu'il khatimah. Janganlah engkau matikan kami dalam keadaan kematian yang buruk. Okey. Baik. Jadi itu menunjukkan betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini terlalu kasih. Ya, kasih kepada umatnya. Masya-Allah. Ya, sebab itulah sahabat-sahabat yang berada dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, selalu merinduinya sebab kasih sayang yang dicurahkan oleh, ya, baginda kepada sahabat-sahabat yang lain. Baik, muslimat yang dirahmati Allah Taala. Ya, kalau kita nak tengok, ya, nak tengok akhlak yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat banyak. Sangat banyak. Ya. Saya bacakan sikit-sikit je. Kemudian kita tengok untuk diri kita, ya. Baik, di antara peribadi dan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama, sentiasa berdoa dengan penuh khusyuk dan air mata sentiasa berlinang. Ya Allah, ya. Berdoa dengan penuh khusyuk. Kita kadang khusyuk, kadang tidak. Kalau tengah berhajat sungguh memang khusyuk. Betul tak? Kita minta betul-betul, ya Allah, tolonglah, ya Allah, ringankanlah bebananku, ya Allah. Kalau tengah diberi kesenangan, terlupa. Apa dia? Kadang berdoa tak nangis-nangis kan? Rasa dah sedih tapi tak menangis, ya Allah, kan? Tapi kadang-kadang bila kita rasa mungkin hari itu iman kita kuat sikit lah kot, kan? Tinggi sikit mata. Sebut ada ya Allah, air mata dah mengalir, ya Allah. Subhanallah, kan? Itulah kita. Tapi tengok Rasulullah macam mana akhlaknya bila dia berdoa dengan penuh khusyuk dan air mata sentiasa berlinangan. Ya. Yang kedua, wajahnya sentiasa ceria. Boleh? Nak marah pun ceria, senyum je. Tengah marah pun senyum je. Boleh? Ini kalau tengah marah, ya Allah, mukanya tu. Orang boleh tahu kalau kita ni sedang ada masalah. Kan? Kadang adalah kawan-kawan teman kan, mungkin tadi bergaduh ke ataupun adalah masalah di rumah, bila sampai sekolah tu tak ceria langsung.
Asam je. Masuk kelas, budak-budak lah, pelajar lah kena jadi habuannya. Tak boleh. Tengok Rasulullah. Senyum je, ceria je. Dimaki oleh kaum Quraisy, ya, senyum je. Kan? Dibali batu, dibaling dengan tahi, senyum je. Tak apa. Kata Fatimah sampainya hati mereka, ya Rasulullah, kau kan tak ada buat salah. Tak apa Fatimah. Ada kita buat macam tu. Kalau kita lah nak kita kata, Mes, abang nak pergi jumpa si Fulan, abang nak pukul si Fulan. Apa kita jawab, pergilah bang. Kan? Baik. Kemudian, sangat elok dan sempurna baginda mengambil wuduk sebelum tidur dan berzikir hingga lena. Ya? Ini sunnah lah ni semua ni. Kan? Akhlak ni menjadi sunnah kepada kita. Maksudnya sebelum dia tidur, Rasulullah akan pasti mengambil wuduk dengan sempurna, ya, dan kemudian dia akan berzikir sehingga lena. Dia kadang tak sempat zikir, baru Bismillahirrahmanirrahim, letak kepala, kadang-kadang tak, belum sempat dah hilang, ya, dah terlena, dah tertidur, ya Allah. Macamlah kita ni paling banyak kerja kan, subhanallah. Okey. Penat sangat. Okay. Baginda SAW makan setelah lapar dan berhenti makan sebelum kenyang. Hak ni boleh ditiru tak? Macam manalah nak kata makan lepas lapar kan? Kena ada kenduri 4-5 tempat sehari. Kan? Memanglah tak tunggu lapar. Kenyang lagi, makan lagi, kenyang lagi kan. Okay. Baik. Kena lagi rumah-rumah terbuka. Masya Allah. Baik. Ya, ini dah tak ikut sunnah. Kemudian apa lagi? Nabi SAW tidak pernah mengumpat, mencerca atau menghina orang lain. Tak pernah. Kan? Bila kata Aisyah, ya Rasulullah, kau tengok sahabat tu kakinya tempang. Ya Rasulullah, apa ni, ya Aisyah, tak boleh kau kata gitu. Dah mengumpat tu. Ditegurnya Aisyah. Aisyah kata, ya Rasulullah, apa pula mengumpat? Betul, tengok kan tempang. Macam kita lah. Kan? Bila kita duk ngata orang, ada kawan sebut, mengumpat ni. Bukanlah, ni cerita benar. Kan? Betul tak? Memanglah mengumpat tu cerita benar. Cerita yang buruk. Ya? Sama ada dari segi pribadinya tadi tempang ke, OKU ke apa, dia tak suka kan disebut-sebut kan? Kau OKU, orang suka ke? Tak suka disebut, dia pun bukan nak lahir sebagai orang OKU ke tempang dan sebagainya kan? Ya? Jadi bila disebut di belakangnya keburukannya, itulah yang dikatakan mengumpat. Ya, okey. Kemudian apa lagi? Rasulullah SAW ni, ya, sangat berlemah lembut, terutamanya dengan isteri dan ahli keluarganya. Ni tengok suami kita macam mana. Dia ada lelaki bengkeng kan, ya, tak apa, bengkeng pun kita ni kena tangani dengan lemah lembut, kan? Kalau ayah dah bengkeng, mak tak boleh bengkeng sangat. Ya, cengil sangat, kan? Dia kena imbangi, ya, imbangi. Kalau apa ni, ibu ni juga, bila kita memberi tazkirah pada anak, jangan membebel. Nak, ya, jangan membebel. Sebab baru ni saya hari bila semalam ada hari report card. Pelajar saya dah bagi surat, dah maklum. Ada hari report card, maklumkan pada ibu dan ayah. Tiba-tiba dia datang sekolah. Saya dapat mesej daripada ibunya, puan, ada apa ya di sekolah? Tadi saya pergi ke hospital, saya nampak ada ramai-ramai di sekolah. Keluar bawa sehelai kertas kan, biasalah keputusan dia. Ada pertemuan ke? Ada hari report card ke? Iya. Anaknya kebetulan memang ada di sekolah, dipaksa datang ke sekolah. Bila saya panggil, kenapa tak bagi tahu ibu ayah? Dia diam dia. Awak ni mesti selalu gaduh dengan mak ayah kan?
Kan? Dengan ayah dia kurang. Orang lelaki dia tak jarang ni kan, jadi tak bergaduh dengan mak. Dan memang tak bertegur siapa pun kadang-kadang. Kebetulan bila kata iya puan, dia datang. Memang saya nampak, bukan saya nak cerita keburukan ya. Maksudnya saya nak bagi gambar, itulah ibu. Itulah ibu. Datang je duk bebel kat anak. Memang ustazah dia gini. Saya tahu dia memang macam tu. Tapi anak ni, bila disebut di depan orang lain dia malu. Kan? Bila dia malu dia akan lagi protes dalam hati. Sebab tu Rasulullah tak ajar macam tu. Kan? Rasulullah ajar bila nak tegur orang ni jangan di hadapan orang lain. Dia nak tegur anaknya di depan cikgunya, dia malu. Walaupun tadi sebelum mak datang saya dah tanya. Awak mesti selalu protes dengan mak kan? Mak awak selalu membebelkan. Ya ustazah. Macamlah seorang ibu. Ya, ibu tu anaknya saya ngajar. Ibu tu mengajar di sekolah saya. Kata ustazah, tengokkan anak saya tu, ya Allah, degil sangat di rumah. Sedangkan anaknya tu baik, kelas pandai pun. Ya, bila saya panggil, kata, kenapa awak selalu bergaduh dengan ibu awak? Saya bukan bergaduh pun ustazah. Ibu je selalu buat pasal. Saya tak buat, dia kata buat. Saya lama kan? Tak habis. Kan? Puncanya kadang macam ni. Suruh baca buku kan. Anak lanang, anak lelaki tahulah kalau suruh baca buku. Lain anak perempuan. Kan? Jadi dia diam je. Ya bu, tapi tak bangun-bangun. Kan? Jadi ibu ni pun bercakap je. Dia kata kadang-kadang yang ibu saya tak suruh pun saya baru nak pegang buku. Ibu dah membebel. Kan? Bukan sikit ustazah, panjang bibilannya. Teringatlah saya kan, kita kan memang suka bebel. Ya? Sebenarnya anak-anak kita hari ini terutamanya generasi Z ini jauh bezanya dengan kita. Betul. Jadi tak boleh ditegur ke? Boleh. Tapi tegur dengan cara yang penuh dengan hikmah. Jangan membebel. Anak-anak kita tak suka membebel. Tak suka mendengar membebel. Nanti akhirnya bila kita bercakap, dia pasang telinga dia tu, dia dengar menyanyi. Tak dapat apa pun. Ya? Jadi kalau kita nak ikut cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, panggil sahabat ni, tegur dengan cara penuh hikmah. Jangan panjang-panjang. Ini dah elok dah tadi, minta maaf. Bang, bebel lagi. Jangan. Ya? Faham tu ya? Baik. Kemudian tengok Rasulullah. Apabila berjabat tangan, baginda tidak melepaskan tangannya sehinggalah orang yang dijabatnya melepaskan tangannya. Ya, kita dulu tarik, baru Rasulullah lepaskan. Tu. Apabila melepasi kumpulan kanak-kanak, baginda akan mengangkat tangannya tanda hormat kepada mereka. Sedangkan Rasulullah ini seorang Rasul, ya, yang tinggi martabatnya. Tapi apabila dia lalu dengan kumpulan kanak-kanak, dia tetap angkat tangan. Ya, tanda hormat kepada anak-anak yang perlu dikasihi, ya, yang diberi perhatian. Sangat menghormati orang tua dan orang muda serta kanak-kanak. Itu lagi, Rasulullah ni seorang yang pemalu. Dia tidak akan menatap atau merenung wajah orang lain lama-lama. Macam kita kan bila tengok muka orang tu bukan main kan. Oh no, cantiknya. Tak, Rasulullah tak akan memandang begitu lama. Ya, dia tahu orang dipandang pun akan rasa malu kan kalau terlalu lama memandangnya. Ya, okey. Baik. Kemudian baginda selalu bercakap lambat-lambat dan menyebut perkataan dengan jelas, bukan kelang kabut kan, maknanya jelas, perlahan-lahan supaya orang yang mendengarnya, ya, maknanya memahami. Okey. Amat pemurah sehingga kan seperti angin lalu pemurahnya. Memang sangat pemurah, masya-Allah. Ya. Selagi dia ada, kalau ada orang yang perlu, dia akan dulukan orang lain. Katalah adalah simpanannya, simpanan makanannya untuk stok seminggu ke apa. Ya, bila ada orang susah dia akan ambil. Dan kadang-kadang bila dia nak makan tak ada sebab dia dah agihkan kepada orang lain. Ya?
Itu di antara ya akhlak yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang sudah pastinya merupakan seorang insan yang suka beribadah kepada Allah dalam apa keadaan sekalipun. Ketika sakit, ya kakinya bengkak, dia tetap berdiri. Kan? Berdiri, bertahajud, bermunajat kepada Allah, ya memohon supaya mendapat keampunan. Memohon kepada Allah supaya menjadi golongan yang sentiasa bersyukur. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Justru itulah oleh kerana ya kasih sayang Rasulullah yang Rasulullah berikan kepada sahabat-sahabat semua, maka sahabat-sahabatnya sentiasa kasih dan sayang kepada baginda. Ya. Tengok je lah kisah-kisah, nanti balik Google je lah kisah Bilal. Kan? Ya, Bilal bila Rasulullah wafat, dia tak nak melaungkan azan kan? Sebab apa? Sebab bila dia laungkan azan, bila dia sebut asyhadu an la ilaha illallah tu okey lagi. Bila dia sebut asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sebut Rasulullah tu dia rasa tak boleh. Dia rasa rindu yang bersangatan. Ya? Jadi sebab tu dia tak mahu melaungkan azan. Sehingga satu saat bila mana cucu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Bilal untuk melaungkan azan, wahai Bilal, kami sangat merindui suaramu. Sebab suara Bilal dia lain. Ya, bila dia melaungkan azan semua akan terpanggil. Ya, maka Bilal kata aku tak mampu. Aku tak mampu untuk melaungkan azan sebab aku sangat merindui baginda Rasulullah. Tapi bila dirayu oleh Hasan dan Husin, dia pun melaungkan azan ketika nak solat zuhur. Dan bila dipanggil tu semua orang datang, semua orang terkejut dengan suara yang pernah didengar oleh mereka. Ya. Tapi bila sampai kepada kalimah itulah, ya, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tu, dia tak boleh nak menyambung. Dia menangis, ya, dia merindui, aku tak mampu, dia kata aku tak mampu. Kerana aku betul-betul rindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengok pula Saidina Abu Bakar, cintanya pada Rasulullah. Ya, sikit lagi boleh? Sikit lagi. Ya. Banyak selawat ya. Ya. Tengok apa ni Abu Bakar. Ya, cintanya pada Rasulullah. Bila nak berhijrah kan, ketika berhijrah kan singgah ke Gua Sur. Ke Gua Sur duduk nak singgah sebentar. Bila masuk ke Gua Sur, apa dia kata kepada Muhammad? Ya Muhammad, nanti dulu. Kau jangan masuk. Aku masuk dulu, aku telik dulu apa yang ada di dalamnya. Takut nanti ada binatang-binatang bisa. Dia masuk dalam Gua Sur, dia tengok, dia robek apa ni? Dia koyakkan kain yang dibawa, kemudian dia tutup lubang-lubang yang ada di gua tersebut. Ya? Bila di kehabisan kain, ada 2 lubang yang tidak tertutup lagi. Maka dia tutup dengan kakinya. Kemudian dia suruh Rasulullah masuk. Ya, dalam gua itu. Ya, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbaring di atas kan peha Rasulullah Saidina Abu Bakar. Dan ketika itu dan sebabnya memang tempat binatang kan, binatang berbisa ni, maka digigitlah kaki Saidina Abu Bakar ini. Memang terasa bisa yang sangat-sangat. Tapi dia tak sampai hati nak mengejutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang terlena. Kesian tengok Rasul kepenatan. Tapi dia menanggung kesakitan sehingga keluar air mata. Kena mata Rasulullah menyebabkan Rasulullah terjaga. Lalu bertanya Abu Bakar, kenapa? Barulah dia bercerita, digigit oleh binatang bisa. Sampai tahap macam tu. Kalau kita sampai? Tak sampai. Ya, terasa sikit menjerit dah. Takut mati. Kan? Jangan tergigit baru nampak pun dah lari. Ya, tak kira lah.
Ada orang kat Peha ke, kat Riba ke, kan? Itu kita. Tapi itulah ya yang berlaku kepada sahabat, ya sahabat-sahabat Rasulullah yang sentiasa mencintai dan merindui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya mengharapkan mudah-mudahan ya segala apa yang ada pada Rasulullah ini dapat kita renungi, dapat kita ambil iktibar dan kita cuba amalkan dalam kehidupan kita seharian. Ya, kalau kita tengoklah, ya, kalau kita tengok apa lirik lagu, saya nyanyi tak pandai, ya, lirik lagu yang Raihan nyanyi tu kan, yang alangkah indahnya tu kan, ya, saya ambil satu je, nyanyian dia semua terkejut. Alangkah indahnya hidup ini, memang hidup ini sangat indah. Andai dapat ku tatap wajahmu, kan? Dapat tatap wajah Rasulullah adalah suatu perkara yang sangat indah. Kan pasti mengalir air mataku kerana pancaran ketenanganmu. Macam mana penulis lirik ini boleh bercakap begitu? Berdasarkan kepada sirah yang dia baca. Kan? Bila sahabat tengok wajah Rasul rasa tenang. Kan? Tengok tadi penjual minyak wangi tadi, tengok wajah Rasulullah, bukan nak apa pun, tak nak dengar apa-apa daripada Rasulullah. Ya Rasul, cukuplah aku menatap wajahmu. Ya, aku rasa tenang, aku rasa bahagia. Tapi mustahil untuk kita dapat menatap wajah Rasulullah di dunia ini. Namun tanda cinta dan kasih kita banyakkan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana selawat kita sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di kubur sana. Tidak ada hijabnya. Ya, selawat-selawat umatnya kepadanya. Dia akan menjawab selawat-selawat kita, dan melalui selawat-selawat kita lah insya-Allah ya kita akan diberi syafaat di hari akhirat. Dan mudah-mudahan dengan duduknya kita pada hari ini mengingati junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita semua akan mendapat syafaatnya di hari akhirat, dan mudah-mudahan Allah dapat kumpulkan kita di taman-taman syurga bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala tadi dah menyebutkan, barang siapa yang taat kepada Rasul, maka dia akan menjadi teman-teman yang baik kepada Rasul itu sendiri. Jadi saya rasa cukuplah kot ya sekadar ini. Jadi sesungguhnya yang baik itu datangnya daripada Allah Ta'ala, yang silap ya, yang lemah itu kelemahan saya sendiri. Jadi saya serahkan kembali majlis ya kepada pengerusi. Alhamdulillah, terima kasih Ustazah Sifa. Seperti mana yang tadi Ustazah bicarakan tadi, kecintaan kita kepada Rasulullah. Moga kita mendapat kecintaan dari Ilahi. Jadi dengan itulah kita cuba mengubah sikit demi sedikit lah cara hidup. Mungkin kita bolehlah mula dari yang kecil, macam Ustazah kata, cara makan, kan? Dari 4 kali kita telan, kita cubalah perbanyakkan. Moga-moga kita bolehlah ambil sunnah-sunnah yang kecil-kecil dululah. Boleh kita praktikkan dalam diri kita sendiri. Okey. Untuk pengetahuan semua muslimat-muslimat, kita Surau Haji Maksum, kita ada menubuhkan kumpulan marhaban yang kita beri nama Sauti Iman, di mana kita juga mengambil tempahan kalau kepada yang berminat lah. Setakat ni kita ada juga mengambil beberapa jugalah. Okey. Ada apa lagi ni? Okey. Diminta semua muslimat Ustazah kita berdiri untuk berselawat. Moga kita mendapat manfaatnya lah. Dan moga untuk apa yang kita dengar pada petang ini, moga kita mendapat manfaat untuk diri kita dan untuk semua keluarga kita dan untuk semua muslim dan muslimat.
untuk kita berkongsi bersama. Assalamualaikum. Terima kasih Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mula ya, sama-sama ya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ashraqal badru alaina. واهتفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قد يا وجه سروري صلى الله على Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح صدوري صلى الله على محمد Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. يا حبيبي يا محمد يا عروس الحفقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم من رأى وجهك يسعد يا كريم الوالدين حوضك صافي المبرد وردنا يوم النشور
Okey, saya mengucapkan berbanyak terima kasih ya kepada semua muslimat yang hadir pada petang ni. Terutama pada muslimat ya daripada Taman Puteri. Alhamdulillah. Lepas tu ada daripada Datuk Bandar tak? Tak ada. Okey, ada pada Surau Tinggi. Alhamdulillah ya. Okey, sebelum kita sudahi ya majlis kita pada petang ni, saya ada sedikit pengumuman ya. Iaitu pada 30 hari bulan Oktober ni, yang maknanya 3 minggu lah daripada sekarang ni, Muslimat Surau Haji Maksum kita akan mengadakan pengurusan jenazah. Saya mengharapkan kalau bolehkan semua yang datang petang ni hadir. Sebabnya ini merupakan fardu kifayah ya, wajib. Ya. Nanti saya akan masukkan dalam grup. Kalau boleh kan saya nak tengok berapa ramai. Sebabnya kita nak panggil Ustazah. Ustazah apa ya? Solusi. Ustazah ada. Alhamdulillah Ustazah ada. Ada boleh saya cerita sikit Ustazah ya. Lepas ni lah. Nanti kita nak jemput Ustazah. Datang mungkin kita buat pagi lah. Sebab memudahkan lagi kan pagi. Nanti minta tolonglah Ustazah ya apa perlu ya kita orang nak bawa. Siapa nak jadi model. Macam tu. Takut ya. Nak panggil budak-budak kan sekarang dah tak ada dah budak-budak. Budak-budak yang kita panggil dulu tu pun dah besar. Dia dah malu dah. Boleh ya Ustazah ya kita panggil kita punya ni peserta-peserta tu hari nanti. Okey. Nanti saya masukkan dalam grup kalau boleh bagi nama lah. Sebab nak tahu jugalah kalau dalam 10 orang, 20 orang. Malulah Ustazah ya. Grup Surau Haji Maksum buat orang 20-30 orang. Kalau boleh kita hendak lagi ramai. Dalam 50 orang boleh Ustazah? Okey ya. Boleh. Okey itu je lah. Saya nak ucapkan sekali lagi ya. Terima kasih. Minta maaf ya daripada kami. Kalau ada silap salah kami sepanjang program ni dijalankan. Alhamdulillah.